Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Yang dihormati barisan para hakim yang ada lagi saksama. Yang saya muliakan guru-guru, kawan-kawan yang dikasihi Allah sekalian. Sifat mahmudah. Itulah tema saya pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan maksud akhlak dan sifat mahmudah menurut Islam. Akhlak ialah budi pekerti yang baik. Manakala sifat mahmudah, sifat terpuji seperti mana yang banyak dicontohi oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan yang disayangi, Rasulullah seorang yang berakhlak mulia. Suatu hari ketika menyebarkan agama Islam, baginda berhadapan dengan seorang pengemis yang buta, yang selalu menghina dan mencaci baginda. Jika ada seseorang yang mendekati Rasulullah, pengemis buta tersebut akan berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong, tukang sihir." Si pengemis itu terus-menerus melakukan perkara demikian. Tetapi Rasulullah setiap hari datang memberikan makanan kepada pengemis tersebut, malah menyuap tanpa pengetahuannya. Masya Allah, hebat kan akhlak Rasul kita? Kalau kita mampu tak nak buat perkara begitu? Berdasarkan kisah Nabi Muhammad tadi, dapat kita fahami bahawa Nabi seorang yang berakhlak mulia. Walaupun dihina, tapi tetap Nabi melakukan kebaikan kepada orang tersebut. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira." Maksudnya, sesungguhnya ada telah bagi kalian pada diri Rasulullah itu tauladan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat dan banyak berzikir kepada Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutimma salihal akhlaq." Dari Abu Hurairah yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Dasarkan dalil di atas, jelaslah bahawa Rasulullah adalah tauladan yang baik dan wajib bagi kita mencontohinya. Baginda juga tidak pernah melakukan balasan atas apa yang ditimpakan kepada dirinya, melainkan apabila perintah Allah dilanggar, barulah beliau melakukan balasan dan itu hanyalah Allah, kerana Allah SWT. Kawan-kawan nak tahu macam mana Rasulullah berbicara? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dengan seseorang melainkan beliau menghadapkan wajahnya pada wajah lawan berbicara dan tidak akan berpaling sebelum ia selesai berbicara. Hadis riwayat At-Tabrani. Ketika berbicara, baginda menggunakan ayat yang ringkas, padat dan mudah difahami oleh orang yang mendengarnya. Baginda juga tidak pernah bercakap melainkan perkara penting dan terdapat keperluan sahaja. Apabila ada yang bertanya sesuatu kepadanya, baginda akan menjawab segala persoalan tersebut dengan jawapan dan nasihat yang mudah diterima serta tidak menyinggung hati. Kawan-kawan, semalam saya membaca tulisan di media sosial yang bertajuk "Makcik tersinggung dengan kata-kata netizen." Zaman serba canggih, teknologi semakin moden. Sepatutnya kita gunakan ke arah yang lebih bermanfaat, tetapi yang berlaku sebaliknya. Masya Allah, mana akhlak Nabi yang patut kita contohi? Bukankah sebab kita sebagai umat Nabi Muhammad mencontohi apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita?
Tak terjangkau tinggi perketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu, sesungguhnya engkau Rasul mulia. Begitulah antara sifat-sifat dan akhlak yang dimiliki oleh penghulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia patut dicontohi oleh umat Islam kini. Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu bergantung pada akhlak pribadinya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.